Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton, hadirin hadirat yang berada di mana saja? Mungkin pada ketika ini sedang sibuk menguruskan juadah ataupun dalam persiapan akhir menjelang Syawal ataupun Idul Fitri. Namun kita jangan sekali-sekali meninggalkan Al-Quran, kerana Al-Quran yang memberikan panduan kepada kita yang insya-Allah memandu kita kehidupan di dunia dan di akhirat. Justru di bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulan turunnya Al-Quran ini, sekali lagi kita teruskan dengan 30 hari 30 ayat masih bersama dengan Dr. Fakhur Razi dan Qawi, dan hari ini insya-Allah kita akan cuba mentadabbur ayat daripada surah As-Sad ayat yang ke-26. Dipersilakan Saudara Qawi untuk memperdengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Maksudnya, wahai Daud, sungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan boleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara Qawi yang telah memberikan bacaan atau membacakan ayat ini dan diikuti terjemahan ayat ini yang saya rasa sangat banyak menyentuh tentang tanggungjawab kita selaku khalifah Allah di muka bumi dan juga apa yang akan menimpa kita kalau kita berada dalam dolal ataupun kesesatan yang nyata daripada jalan Allah. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat surah Sad 26 ini, ayat 26 surah Sad ini bicara berkenaan dengan Nabi Daud. Nabi Daud ni terkenal dengan satu keadaan bahawa Allah Ta'ala memberikan kepada baginda kekuasaan yang sebesar-besar dan sehebat-hebatnya. Ataupun kekhalifahan itu. Okey. Dan itu menunjukkan bahawa ada pengajaran kepada kita, Tok Sri, apabila kita memegang tampuk kepimpinan dalam segenap peringkat, kita kena berpegang dengan bil haq, iaitu dengan al-haq. Hak dekat sini merujuk kepada syariat Islam, merujuk kepada fitrah kemanusiaan dan juga merujuk kepada sehingga mendatangkan perkenalan manusia kepada Allah. Dan hakikat maksud al-haq itu merujuk kepada Allah. Maksudnya bila ayat ini tentang Nabi Daud, Datuk Seri, tentang Nabi Daud. Kemudian perihal baginda Nabi Daud sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ni kepimpinan. Dan peranan kepimpinan itu adalah untuk menjurus kepada mengenali al-haq. Dan termasuk dalam membawa manusia kepada mengenali al-haq itu adalah berhukum dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak mendatangkan hukum Islam di negara kita misalnya, bukan untuk kita menghukum orang. Ultimate purpose, matlamat, kemuncaknya adalah untuk kita memperkenalkan orang yang bersalah itu kepada Allah. Ini kena balik kepada tasawuf dan sesuai dengan kita 10 Ramadan terakhir ni. Penghayatan dalaman dan kerohanian ini. Dan yang menghalangi kita untuk kenal Allah Ta'ala itu adalah hawa, nafsu. Jadi apa saja yang menghalang kita, yang menyelewengkan kita, ataupun bahasa orang sekarang mengherutkan kita daripada jalan lurus mengenali Allah, itu disebut hawa. Kalau begitu keadaannya kita telah tersesat, dan dalam ayat ini takut kita, Datuk Seri, Allah memberikan ancaman kepada kita azab yang pedih kalau kita mengambil jalan yang tersesat. Maka kesimpulannya, apa maksud kesesatan dalam konteks ayat ini? Kita mengikut nafsu, mengikut hawa. Dan hawa nafsu itu hala tujunya ke mana?
direction kita ke arah yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mudah-mudahan hujung-hujung Ramadan ni Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita untuk mengawal nafsu kita ini supaya kehendak nafsu itu bertepatan menuju kepada al-haq, bukannya li ghairillah, bukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Terbayang bagaimana tanggungjawab yang harus kita lakukan dan juga terbayang kita tentang Ramadan ini, Ustaz. Ya. Kita diajar juga Ramadan ini adalah untuk mendidik nafsu kita ataupun untuk mengawal nafsu kita. Yang kadang-kadang kita boleh bertahan menahan nafsu daripada lapar dan dahaga ataupun bersama dengan pasangan hinggalah kepada kata-kata dan juga perbuatan. Tapi jaga-jaga di saat kita gembira menjelang Idul Fitri nanti. Itu juga harus dikawal, jangan-jangan hari pertamanya atau malamnya kita sudah hanyut, dan itulah perkara yang akan mengherot, tadi Ustaz kata, mengherotkan perjalanan kita kepada jalan Allah yang diredai olehnya. Kemudian kat sini Datuk Seri, kan bima nasu yaumal hisab. Allah Taala sebutkan perihal lupa. Maknanya dalam Ramadan ni kita nak buka puasa tu ingat Allah Taala ke ingat kita yang lapar? Ya. Kita nak raya tu ingat kita nak beraya ke ataupun ingat Allah yang menganugerahkan kita hari untuk kita bergembira? Ya. Jadi kalau direction kita tu apa saja yang lupa Allah, bermaksud istighfar banyak-banyak, kita dah terherot macam Datuk Seri cakap tadi. Ya, dan ayat sebelum ni sebagai contoh, tegakkanlah keadilan kerana Allah. Kerana Allah. Buatlah amal kerana Allah, dan ini sangat rapat dengan apa kehidupan kita selaku Muslim yang insya-Allah yang dipandu dalam siratal mustaqim, jalan yang benar dalam surah Fatihah. InsyaAllah. Teruskan bersama kita 30 hari 30 ayat. Tinggal beberapa hari saja lagi. InsyaAllah kita akan lengkapkan 30 hari 30 ayat bersesuaian dengan pada Ramadan. Dan esok masih lagi bersama Dr. Fakhur Razi dan Kawi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.